salam sejahtera dan selamat tengah hari. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, kurnia dan izin darinya, maka kita dapat sama-sama bertemu sekali lagi secara live melalui platform MS Team dalam siri Tausiah Ramadan. Mudah-mudahan kuliah kita pada hari ini mendapat kerahmatan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Hidayat Fazil mengucapkan selamat berpuasa kepada semua jemaah yang dikasihi sekalian. Baik, pada siri tausiah yang lepas kita telah membicarakan tentang satu tajuk yang menarik, iaitu keseimbangan dalam pekerjaan dan kehidupan. InsyaAllah pada siri kali ini kita bawakan satu lagi tajuk yang sangat menarik, iaitu integriti cerminan iman dan kepribadian insan. Lebih dulu saya alu-alukan kehadiran tetamu-tetamu kehormat kita pada tengah hari ini, yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, ketua-ketua jabatan, para pegawai, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian. Baik. Ustaz kita mana? Ustaz? Ada. Ada. Baik, bersama-sama dengan kita pada hari ini saya perkenalkan Ustaz Major Dr. Haji Muhammad Syukri bin Haji Zahari Al-Hafiz, ataupun lebih mesra dengan panggilan Ustaz Syukri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah jumpa pagi. Okey, dah. Okey. Kalau boleh Ustaz, on kamera Ustaz. Okey. Okay, Ustaz, apa khabar? Sihat ke? Ada tak? Dah buka sebentar dah. Ustaz, apa khabar? Sihat ke? Baik, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Baik, pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada Ustaz walaupun dalam kesibukan masih lagi sudi memenuhi jemputan pada kali ini. Jadi untuk makluman para hadirin, Ustaz Syukri adalah seorang pegawai agama di dalam kor agama Angkatan Tentera, ataupun lebih sinonim dengan sebutan Kagat lah, dan telah berkhidmat selama 21 tahun dalam Angkatan Tentera Malaysia. Beliau juga merupakan seorang pensyarah di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia dan sering terlibat sebagai panelis dalam rancangan Assalamualaikum Salam Subuh di saluran TV Al-Hijrah. Ya. Selain itu, beliau juga sering diundang oleh masjid-masjid sekitar untuk menyampaikan kuliah, dan juga beliau sering terlibat dalam operasi dakwah, dan alhamdulillah dalam beberapa siri dakwah yang dilaksanakan, beliau bersama rombongannya telah banyak membantu ramai saudara baru memeluk agama Islam. Jadi itulah sedikit apa yang dapat saya ceritakan tentang latar belakang ataupun profil diri Ustaz Syukri kepada semua. Okey, baik Ustaz. Ustaz dah ready ya? Okey dah. Okey, alhamdulillah. Jadi untuk makluman Ustaz, jemaah yang sudah berada di talian sekarang ini bilangannya seramai 50 orang. Dan insya-Allah jumlahnya semakin meningkat. Awal tadi dia kurang sikit, sekarang dah 50, dan ke depan sekejap lagi akan bertambahlah. Majoriti hadir adalah terdiri daripada anggota Polis Bantuan HBPD dan juga kaki tangan dalam kumpulan di RB-HICOM. Baik, sebelum saya jumpa Ustaz untuk mulakan ceramah, saya mohon agar macam biasalah
semua hadirin dapat mute-kan peranti masing-masing dan beri fokus sepanjang ceramah berlangsung. Dan Ustaz, mungkin di akhir ceramah nanti kita akan tengoklah kalau ada 2-3 soalan dalam ruangan chat tu akan kita majukan kepada Ustaz lah untuk dijawab secara ringkas. Boleh Ustaz? Ya boleh, insyaAllah. Baik. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita mendengar kupasan-kupasan menarik yang akan dikongsikan oleh Ustaz Syukri berkaitan tajuk yang diberi serta bagaimana kaedah atau cara agar ianya dapat diterjemahkan dalam diri kita sebagai anggota polis bantuan khususnya dan semua jemaah yang hadir amnya. Dengan ini saya jemput Ustaz Syukri untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Integriti Cerminan Iman dan Kepribadian Insan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Amma ba'd. Ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Terima kasih pada saudara Khairul Hidayat Fadil yang dimuliakan datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sesaudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila bicarakan tentang integriti, bila kita menyebut tentang disiplin kita sebagai anggota yang beruniform, tentera, polisnya, ataupun apa sahaja bidang kita. Ya. Ustaz, nak mencilah sikit. Boleh Ustaz turunkan sikit tak? Sebab tak nampak lah Ustaz punya ni muka. Nampak? Okey. Okey. Alright, baik. Okey, teruskan Ustaz. Jadi bila kita menyentuh dan menyebut tentang integriti ini, dia tidak lari daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza, dalam surah An-Naba. Innalil muttaqina mafaza. Siapa yang bertakwa kata Allah, maka dia akan berjaya. Yang bertakwa ini dia akan dapat tangga kejayaannya. Yang bertakwa dia akan dapat cari di mana kunci dia dalam tugas dia, dalam bekerja dia, dalam ibadat dia. Yang berjaya ni semuanya berkaitan dengan takwa. Sebab ada di kalangan kita ni, tuan-tuan, perempuan ni, ada di kalangan kita yang rasa hebat dia dalam ibadah ni. Dia rasa hebat dalam tugas dia, hebat dalam kerjanya. Tetapi takwanya itu jauh. Takwa ni, tuan-tuan, takwa ni dia berkaitan yang pertamanya dengan akhlak. Bila takwa itu ada, akhlak itu ada pada takwa, maka tangga yang pertama itu kita dapat jejak naik ke atas. Satu. Sebab dengan akhlak ni Nabi SAW selalu menegur dengan para sahabat. Nabi SAW selalu ingatkan dengan para sahabat. Yang mana mereka ni bukan orang biasa, tetapi mereka ni terdiri daripada panglima-panglima. Mereka ini pendekar-pendekar, mereka ini pahlawan. Mereka ini perjuangan mereka cukup hebat. Sehingga kan ada digambarkan para sahabat itu, bila mana mereka berhadapan dengan belasan puluhan pihak musuh, dia satu orang berada dalam kumpulan itu. Dalam pertempuran mereka sikit pun tak gentar. Sebab apa? Sebab akhlak. Abdullah Ruwahah satu ketika dengan akhlaknya yang cukup tinggi, cukup hebat. Apa yang dia jaga, tuan-tuan? Akhlak mereka itu daripada sudut tutur bicara dia. Daripada sudut kesederhanaan dia. Daripada sudut iman takwanya. Macam sebagai contoh kita dalam ibadat Ramadan ni, tuan-tuan ya. Ibadah Ramadan ini dia mengajar kita dengan satu ujian daripada Allah yang mana hanya ada pada mereka yang merasanya. Bila mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadat Ramadan, dalam siam. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan panasnya, ramat. Bila Ramadan itu ramat, panas. Tak hujan. KL ni hujan juga petang-petang, kadang hujan juga, malam hujan. Nak pergi tarawih tu hujan. Bila tarawih tu hujan tu, yang tu lepas berbuka tu, duduk melengkor je dekat rumah. Sebab apa? Sebab kenyang-kenyang dah. Berbuka puasa dah kenyang.
Nak pergi tarawih ni hujan pula. Maka bila mana dia ada takwa, dia tak kira hujan, rimuk petir, dia akan pergi. Dengan takwa dan akhlak ni dia akan pergi. Sebab dia nak ambil. Yang Nabi katakan, khusus bil khusus. Mereka yang beribadah Ramadan, yang siam, yang mana mereka nak dapatkan capai satu tahap khusus bil khusus. Iaitu berpuasa bukan hanya berpuasa sekadar menahan lapar dahaga. Tuan-tuan, kita bukan nak berpuasa macam puasa 16, puasa 17, ye ni. Kita dah usia 50-an ni, tuan-tuan. Yang berusia 40-an ke atas, 50-an ke atas ni, kita dah hampir dekat hujung-hujung umur senja ni. Waktu ni lah kita nak pulun, kita nak rebut. Berpuasa yang betul-betul, yang Nabi menyatakan, berpuasa imanan. Bila dengan akhlak, yang mana kita pegang sungguh-sungguh akhlak ni, kita bertakwa, kita akan berjaya. Maka dengan iman. Apa iman itu, tuan-tuan? Iman itu ialah berpuasanya dengan penuh keimanan, mereka itu menjaga tutur bicaranya. Akhlak. Dia berpuasa, dia bangun qiyamul lail, dia bangun solat malam, dia jaga lapar dahaganya, dia jaga matanya, tetapi mulutnya tak berjaga. Sibuk dia 2-3 hari ni dengan kes Atilianya, dengan kes Alifnya, dengan kes Bellanya. Kes itunya, kes ininya. So, sibuk dengan hal orang lain ni, dia komen, dia subscribe, dia share lagi. Dia bagi lagi pandangan-pandangan dia. Dia bernas dia. Untuk apa, tuan-tuan? Tuan-tuan adalah orang yang mengaji ilmu. Tuan-tuan orang masjid. Tuan-tuan yang dengar Quran, tuan-tuan yang baca Quran, tuan-tuan duduk dekat masjid, i'tikaf, tuan-tuan yang semayang tarawih ni. Yang mana kita ni bila mendengar hadis Nabi SAW, Nabi dah pesan, apa-apa saja cerita tentang hal orang lain ni, tinggal dia. Sehingga 2 orang wanita datang bertemu dengan Nabi SAW. 2 budak perempuan ni datang. Mereka mengadu hal dengan Aisyah. Aisyah, kami ni apa rasa lapar sangat ni. Kami ni sahur dah makan banyak dah. Berbuka banyak, boleh tahan makan. Sahur makan banyak, berbuka makan banyak. Bantai moreh lagi. Sapa lagi sebelum tidur. Kami dah makan cukup banyak. Tapi bila siang ni, pasal apa lapar sangat ni? Nabi SAW kata apa, tuan-tuan sesedara? Rasulullah SAW menyatakan, kamu ni lapar sebab kamu telah makan daging-daging saudara kamu sendiri. Dalam perut kamu tu berada daging-daging saudara kamu. Ya Rasulullah, kami tak makan daging. Kami ni sayur. Kami ni orang sayur. Kami makan sayur, makan sup. Kami tak makan daging. Betul, kata Nabi. Tetapi bila mana kamu tu makan daging kamu, umpamanya kamu banyak bercerita tentang hal orang lain. Mana you punya akhlak? Mana akhlak kamu? Bila kamu banyakkan bercerita tentang orang lain, tengok yang tu, tunding yang tu, yang ni, tunjuk yang tu, tunjuk yang ni, tanpa melihat dan menunjukkan bahawa kita ni banyak salah dan silap. Saya nak share dengan tuan-tuan sesedara. 5-6 tahun sudah kot masa kes. Satu orang artis kita yang director, yang hebat juga diperkatakan. Kebetulan waktu tu kami nak pergi dekat Jawi. Geng-geng Amil ni nak pergi hantar resit Amil zakat fitrah. Kita nampak press duduk berkumpul dekat depan tangga JAKIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat apa ni? Kami tunggu nama sekian-sekian. Kita saya sebut nama dekat sini. Kami tunggu nama sekian-sekian. Sol gitulah nama ni. Untuk apa tunggu? Kami nak tunggu sebab kami ni nak dapatkan berita yang sensasi lagi panas. Buat apa cik? Kita kata yang ni nak bulan Ramadan. Yang lepas ni tak silap saya bulan Ramadan juga. Kata tak, sebab kami nak bagi laku kami punya majalah. Kalau kami tak dapat berita-berita yang panas ni, nanti bos kami kecam kami. Kata, apa tujuan kita nak mencari rezeki ni, tuan-tuan? Kalau integriti, kalau akhlak itu dijaga betul-betul. Malah, kalau kita tengok Rasulullah SAW menitik beratkan dengan para sahabatnya dengan akhlak. Umar Al-Khattab, siapa tak kenal, tuan-tuan? Umar Al-Khattab dengan ganahnya, dengan kasarnya, dengan hebatnya, dengan suara petirnya. Sikit-sikit bangun nak buka pedang, sikit-sikit bangun nak libas kepala, sikit-sikit bangun nak pancung. Sikit-sikit kasih bagi. Maka bila mana satu ketika satu orang Yahudi buang air kecil, tempat Nabi sedang sujud. Tempat Nabi sujud rokok di waktu-waktu malam. Waktu Nabi keseorangan, itulah tempatnya Nabi SAW akan rokok, akan sujud, akan munajah, akan doa, merintih, menangis dekat situ. Dan bila mana
laki-laki Yahudi ini melepaskan air kecilnya, Abi Bakar As-Siddiq hanya melihat dengan tercengang. Kenapa laki-laki ini buat begini? Rasulullah SAW terkejut dengan tindakan laki-laki ini. Tetapi Umar Al-Khattab dia cepat-cepat bingkas bangun, dia nak cabut pedang, dia nak pergi libas leher kawan dia. Maka ditahan oleh Nabi SAW. Dia kata, Umar, jangan begitu sikapnya dengan orang yang tidak tahu. Barangkali dia tak tahu di situ tempat aku rokok, situ tempat aku sujud. Dia tak tahu pun di situ tempat aku ibadah. Kita boleh andaikan tuan-tuan waktu itu Nabi SAW masjid dia macam mana. Tak adalah tiang macam surau masjid kita hari ini tuan-tuan. Tidak ada dindingnya, tak ada raknya, tak ada kerusinya, tak ada kipasnya, tak ada lampunya. Dan waktu itu kita dapat bayangkan keadaan masjid Nabi yang kosong sampai tidak ada ruang mana untuk duduk. Mana tempat untuk kita semayang ni. Tidak ada ruang. Dan laki-laki Yahudi ni punyalah akhlak Nabi SAW, tuan-tuan dan saudara. Nabi SAW bersangka baiknya. Barangkali dia tak tahu itu tempat aku sedang beribadah. Oh tuan-tuan, itu akhlak. Akhlak ni. Bila mana tutur dia. Bila mana bercakap dia, akhlak dia, cara dia bergaul dengan orang lain ni tuan-tuan. Kalau dengan akhlak ni, semua orang suka. Hatta Nabi SAW, walaupun dia dimusuhi oleh bapa dia Abu Lahab. Bapa saudara dia Abu Lahab. Bapa saudara dia Abu Sufyan. Dan mereka ni nama-nama yang tulis, yang mana telah disenaraikan sebagai musuh-musuh Allah dan musuh Nabi. Bapa saudara cukup benci dengan dia. Sebab apa? Sebab akhlak mulia. Dibagi tak membalas, dimarah tidak membalas. Bila Nabi datang semayang dekat Makkah ni tuan-tuan ya, Rasulullah datang rokok, datang sujud dekat depan Kaabah, datang Abu Lahab, suruh orang suruhan dia pijak leher Nabi. Kau pergi pijak leher Nabi sekarang. Bila dipijak leher Nabi tuan-tuan, maka Nabi nak angkat tak boleh, nak angkat tak lepas. Dan waktu Nabi nak angkat tak lepas tu, mata Nabi makin merah menyala sebab terlampau sakit dipijak lehernya oleh orang kafir ini. Dan Nabi dengan akhlak yang mulia, Nabi tidak membalas. Sehinggalah Nabi SAW balik ke rumah dia dan bertemu dengan puteri kesayangan dia, Fatimah Az-Zahra. Bila bertemu dengan puteri kesayangan ni, Fatimah dah tahu dah tuan-tuan. Yang ni, bapa, yang ni mesti kerja Tok Lahab punya kerja ni. Yang ni mesti Tok Lahab yang buat angkara ni. Bila bapa pergi semayang dekat Mekah, bapa pergi sujud dekat depan Kaabah, ini mesti Tok Lahab punya kerja ni. Nabi kata, tak apalah Fatimah, biarlah orang tua. Janganlah diganggu dia, biarlah dia tak tahu tu. Apa kata Fatimah tuan-tuan? Saya tak kira bapa, saya nak pergi settle dengan Tok ni. Sebab dia bapa saudara Nabi. Saya nak pergi settle dengan Tok ni. Dan Fatimah berjalan dengan cukup laju. Fatimah mencari di manakah jejak-jejaknya Abu Lahab ni. Fatimah nak pergi sound. Fatimah nak cekak leher. Fatimah nak bagi sedebik, nak bagi sebiji dengan Abu Lahab. Marahnya Fatimah. Sebab bapa dia dianiaya. Dan dalam perjalanan itu, dalam perjalanan Fatimah untuk pergi ke Masjidil Haram untuk sound Abu Lahab ni, ditahan oleh Abu Sufyan tuan-tuan. Adik-beradik kepada Abu Lahab. Abu Sufyan yang waktu itu belum lagi memeluk agama Allah. Abu Sufyan walaupun dia ni tidak Islam tetapi akhlaknya cantik. Dia tidak kacau orang lain, dia tidak sibuk dengan hal adik-beradiknya, dia tidak begitu begini. Sibuk dia berburu. Sibuk dia kalau boleh sebanyak mana bawa balik singa, yang tu kerja dia. Sehingga dia digelar Asadullah sebab berburu singa itu jadi dia punya seronok. Jadi dia punya kegemaran berburu singa. Orang lain bawa balik kijang, bawa balik dhab, bawa balik begitu begini kambing gurun. Tapi dia tidak, dia bawa balik serigala, dia bawa balik Lion King, dia bawa balik tiger, bawa balik singa dan dia mendapat gelaran Asadullah. Maka apa yang ada senjata kepada Hamzah Abdul Muttalib ni tuan-tuan ibu? Akhlak. Dia sampai walaupun dia tidak memeluk agama Allah, dia sampai dekat dengan Abu Lahab. Dia belum itu dia jumpa dengan Fatimah. Dia kata nak pergi mana ni cu? Maka Fatimah kata saya nak pergi settle dengan Tok Lahab. Dia buat naik dekat bapak saya. Saya nak pergi bagi dia. Sebab bapak saya ni mata dah merah dah. Rokok dan sujud. Bapak saya tak kacau orang pun Tok. Dia kata begitu tuan-tuan. Hamzah kata apa? Saya nak Abu Sufyan kata apa tuan-tuan ibu-ibu? Dia kata cu baliklah. Cucu baliklah. Jangan dirusingkan. Itu biar Atuk yang settle. Atuk yang buat. Atuk yang akan settle dengan Atuk Lahab ni. Maka Abu Sufyan tuan-tuan, dia terus pergi dekat Abu Lahab, dia cekak leher, dia bangunkan. Dia kata, ya Abu Lahab, kau lagi sekali aku sound kau. Kau jangan ganggu Muhammad.
rokoknya, sujudnya, kau jangan ganggu Muhammad. Maka Abu Lahab kata apa tuan-tuan? Apa yang kau sibuk ni? Apa nama Sufyan? Memang aku sibuk, dia kata. Tetapi kalau kau ganggu Muhammad, dia anak saudara aku. Akhlak yang ada kepada Abu Sufyan ketika itu, dia tidak mencemooh, dia tidak memaki, dia tidak mencaci. Apa perkataan yang keluar daripada mulutnya tuan-tuan? Dia kata, Abu Lahab, lagi sekali aku dapat tahu, hang buat lagi perangai macam ni, hang tengok aku nak buat apa dekat hang. Dia kata macam tu tuan-tuan. Jadi ini rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhlak. Apa akhlak itu? Sebab Nabi SAW beritahu dalam hadisnya tuan-tuan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa akhlak yang Nabi bawa ni? Apa akhlak yang Nabi tunjuk? Akhlak ni tuan-tuan, kalau kita tengok dekat sirah ni, tengok dekat ayat-ayat Qurannya, tengok dekat hadis-hadisnya, perbahasan-perbahasan ni, akhlak Nabi tu nak kata Allah terlampau ni akhlak Nabi ni. Akhlak Nabi ni tak boleh, tak ada tandingannya. Akhlak bercakap dia, akhlak berjalan dia, akhlak tengok dia. Tuan-tuan, saya nak share dengan tuan-tuan ni, satu orang sahabat yang bernama Rabi'ah Al-Ka'ab. Dia orang biasa, Rabi'ah Al-Ka'ab. Dia orang pendatang yang datang dekat Madinah ketika itu untuk masuk dalam agama Allah dan berbakti sepenuhnya dengan Nabi SAW. Sampai Rabi'ah dia kata, ya Rasulullah, aku ni orang dagang. Boleh tidak aku ni tumpang bermalam dekat masjid? Dia minta tumpang kat masjid, bukan dia minta tumpang kat rumah Nabi pun. Dia kata, boleh tidak tuan, saya nak tumpang bermalam dekat masjid. Maka Nabi SAW kata, bagi. Maka dia tak puas hati bila dia minta dekat masjid. Dia minta dengan kawan-kawan Nabi. Dia minta dengan Abi Bakar, dia minta dengan Umar, dia minta dengan sahabat-sahabat Nabi ni. Dia kata, aku rasa macam tak apa seronok tidur kat masjid ni. Boleh tidak, dia kata, aku nak tidur, nak baring dekat luar bilik Nabi. Dia kata macam tu. Boleh tidak aku nak baring dekat luar bilik Nabi SAW supaya aku boleh dengar dengkuran dia, aku boleh dengar dia punya azan, aku boleh dengar dia punya bangun ambil wuduk dia, aku boleh dengar dia punya bacaan Quran, aku dengar rintihan dia. Dan aku dengar bagaimana akhlak Nabi ni yang cukup agung, yang aku dengar Nabi ni dia tak pernah bagi sakit hati orang. Aku nak tahu ni apa rahsia yang Nabi buat ni waktu-waktu malam ni. Tuan ibu, Rabi'ah Ka'ab, dia sanggup duduk dekat luar rumah Nabi SAW yang jaraknya hanya 5 ke 10 meter, 15 meter lebih kurang begitu. Bila Nabi bangun ambil wuduk, Rabi'ah Ka'ab dengar. Bila Nabi bangun ambil wuduk, Nabi ketandas, Nabi bercakap dengan isteri, Rabi'ah Ka'ab dengar ni. Dan besoknya bila Rasulullah melihat Rabi'ah Ka'ab menyuci ataupun mengemas tempat tidur dia, maka Rabi'ah bertanya dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan Rabi'ah Ka'ab ni dipanggil oleh Nabi SAW. Rabi'ah, kau nak apa sebenarnya? Apa Rabi'ah Ka'ab tuan-tuan? Rabi'ah jawab, kata, ya Rasulullah, izinkan aku menjadi jiranmu di dalam syurga. Dia kata macam tu. Ya Rasulullah, izinkan aku menjadi jiranmu dalam syurga. Sebab apa ni? Sebab tertarik dengan akhlak Nabi. Satu orang sahabat lagi tuan-tuan kalau ingat. Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari. Dia tertarik dengan sahabat Nabi SAW. Abi Dzar ni tuan-tuan, dia saudagar. Dia saudagar. Dia orang kaya. Ekspor, import. Dia orang kaya. Dan apa yang tak ada dekat dia? Abi Dzar ni. Semua ada. Semua ada. Tapi dia kata jiwaku kosong, dia kata Abi Dzar ni. Sebab aku selalu mendengar cerita tentang Muhammad. Apa hebatnya Muhammad ni? Yang aku tahu Muhammad ni orang yang miskin, yatim piatu. Dan tidak ada apa-apa pun yang hebat, yang kata special sangat ni. Tak ada pun Muhammad ni. Tapi aku nak tahulah apa yang ada pada Muhammad ni. Tuan, Muhammad ada akhlak. Dan apabila yang kawan ni nak tahu tentang baginda Rasul SAW ni, dia pun datang untuk mencari Nabi ni. Abi Dzar Al-Ghifari. Dia datang, dia sampai dekat Masjid Nabawi, dia nampak Nabi sedang berkhutbah, jadi khatib dekat mimbar. Bila dia nampak Nabi sedang menjadi khatib di mimbar, dia duduk solat sekali dan dia mendengar khutbah yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Terkeluar daripada mulut dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, yang ni bukan manusia biasa yang cakap kecek macam ni. Ini bukan manusia biasa. Ini yang bercakap macam ni, macam Muhammad duk bercakap ni, aku duk dengar ni, yang ni malaikat punya level, punya standard bercakap. Pasal apa tuan-tuan? Akhlak.
Bahasanya akhlak tuan-tuan, dengan lirikan matanya, dia tak pernah bagi kecil hati orang, tak pernah ambil hal orang, tak pernah tahu. Tuan, kalau hadirin, kalau kita bekerja dengan uniform tuan-tuan, dekat mana-mana bahagian, department kita, bahagian-bahagian kita, cawangan-cawangan kita. Kalau kita dapat meneruskan akhlak ni dengan bahasa, tak rugi tuan-tuan, tak rugi. Memanglah ada orang cakap, mana boleh askar ni baca mesti bagi. Askar ni bagi ya, polis mesti bagi bahasa. Ini kalau pagi-pagi tak sarapan dengan kaki kasut saiz 7 ni, apa askar lembik ni? Memanglah tuan-tuan. Tapi apa salahnya kalau kita membina akhlak itu? Orang lain, orang lama-lama, abang-abang kita, senior-senior kita dah mengajar kita dengan cukup kekasaran. Dengan bahasanya, dengan tapak kasutnya, dengan tangannya. Itu time kita. Kita nak cuba ubah. Bukan nak bagi budak-budak bawah ni lembek. Dah. Tapi kita nak cuba ubah. Kita nak bawa cara pembawaan Nabi SAW. Tuan, kenapa penduduk Taif itu menunggu saat-saat malaikat kata, ya Rasulullah, kau tolong cakap on aja. Ayat begitulah. Kau tolong cakap yes. Kau tolong cakap Kau cakap ya Rasulullah. Aku akan perintahkan 2 bukit dekat Taif ni terlingkup bagi habis, mati habis semua. Biadabnya mereka membaling kamu ya Rasulullah dengan batu, dengan kayu, dengan segala macam. Sampai berdarah kepala Nabi ni tuan-tuan, menitik tak masuk dalam kasut. Allahu Akbar. Tapi kenapa Nabi dia diam? Kenapa Nabi redha? Akhlak. Memanglah orang cakap tuan-tuan yang kita, Allah Ustaz diam sangat ni, habis orang pijak kepala. Betul. Ada hak kita nak mempertahankan maruah kita tu, ada hak. Tapi kenapa akhlak tu yang lebih penting? Sebab akhlak tu dia kunci, tuan-tuan. Akhlak ni dia kunci integriti. Tuan-tuan, Tok Datuk, kalau ingat bagaimana Imam Asy-Syafi'i diajar oleh mak dia akhlak. Imam Asy-Syafi'i tuan-tuan, dia balik, dia duduk dekat Baghdad. Dia ni bijak baca. Dia suka membaca dan juga bila dia baca tu dia suara dia kuat. Kuat suara dia. Dan dia cekap bila dia baca sekali lalu macam photostat. Dia ingat dan dia boleh hafaz. Maka kawan dia ni duk kata pi. Kawan dia kata PE, kau masuk pertandingan sekali-sekala lawan dengan brother-brother senior ni, kau tengok, kau masuk ni aku dah yakin kau mesti menang punya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia orang muda, dia yakin keterampilan dia, akhlak dia. Dan bila mana dia masuk bertanding tu dan ternyata memang dia menang. Menang dia. Pihak hakim tertarik hati dengan cara Imam Syafi'i ni, dia berhujah, dia bagi contoh-contoh. Maka kata Imam Syafi'i, bila mana dia dah dapat menang, dia pun balik rumah, dia bawa piala, tuan-tuan. Dia bawa medal. Biasa bawa medal, anak-anak kita excited lah. Bapak ni bawa macam-macam ni. Ni bapak ni, abang bawa balik medal ni. Bawa balik hadiah ni, bawa balik pingat ni. Tengok ni bapak. Dah suruh tengok, kita tengok. Maka begitu juga Imam Syafi'i, sebab dia manusia biasa. Dia balik, dia ketuk pintu rumah mak ni sampai nak rebat. Ketuk. Mak di mana tak buka-buka ni. Dia ketuk lagi. Mak tak buka. Dia ketuk. Mak buka. Bila mak buka, mak dia kata, Syafi'i apa hang ni? Mak ni nak bagi tahu dekat mak ni, saya dah menang. Saya dah dapat piala. Aku tak mau benda ni semua lah. Mak dia pancung, tuan-tuan. Aku tak mau benda ni semua. Aku ajar kamu supaya pergi belajar Quran, pergi belajar hadis, supaya kamu ni belajar akhlak sama. Hang ni patut belajar akhlak, bukan hang nak ketuk pintu sampai nak roboh, nak jatuh. Mak dia pesan begitu. Hang keluar daripada rumah ni, kata mak Imam Syafi'i ni tuan-tuan. Hang keluar daripada rumah ni, hang pergi cari akhlak dekat Madinah. Dia kata macam tu tuan-tuan. Tu mak dulu ni garang. Oh mak dulu tuan-tuan dia garang ni. Hang pergi cari akhlak dekat Madinah. Lagi hang tak jumpa akhlak, hang jangan balik sini dekat aku. Oh tuan-tuan, hebat ni nampak tuan-tuan. Maka bila Imam Syafi'i dia keluar, dia pun confused. Apa mak marah kat aku ni? Aku dah bawa balik piala, aku dah menang, aku dah juara, aku bungkus semua pemenang-pemenang yang terdahulu. Tiba mak pesawan aku pasal akhlak ni. Pasal apa? Tuan, bila Imam Syafi'i dia pergi berjalan dengan jauh, dia pergi sampai Jordan, dia pergi Mesir, dan akhirnya dia sampai dekat Mekah dan Madinah, dia mendalami ilmu. Sampai mati. Dan dia mendalami ilmu ni tuan-tuan, dia cukup hebat sebab apa? Akhlak dia nombor satu.
tuan-tuan, dia sehinggalah Imam Syafi'i ni, tuan-tuan, dipuji-puji, namanya masyhur sampailah ke seluruh tanah air Semenanjung Arab. Masyhur Imam Syafi'i, siapa tak kenal. Dan bila ada satu orang student tu datang dia dekat kampung Al-Imam Syafi'i dekat Baghdad. Dia datang tuan, dia tanya dekat, bila dia datang tu maka mak Imam Syafi'i ketika tu kata, hang ni siapa? Dia kata, aku ni anak murid Imam Syafi'i, makcik. Balik sampaikan dekat tok guru hang tu, suruh balik dari sini. Mak dia kata, sampai dekat tok guru sebab dah lama tak balik. Dan dia dah maafkan dosa Imam Syafi'i. Hang balik, hang bagi tahu dekat anak tu, hang bagi tahu dekat Imam Syafi'i, patah balik dari sini. Maka dia pun tak tanyalah makcik ni siapa ni makcik ni, tak tanya dah, tak tanya. Dia dapat arahan ni, dia balik sampai dekat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, ni mak aku ni. Dan tuan-tuan, ibu-ibu, Imam Syafi'i balik. Dia tengok mak ni tak ada, tuan-tuan, dia bagi salam. Assalamualaikum mak, dia ketuk pintu. Tapi pelan. Assalamualaikum mak, kali kedua tak buka. Assalamualaikum mak, kali ketiga tak buka. Maka dia pun bentang serban ni, dia duduk dekat luar rumah. Dan ketika itulah datang mak Imam Syafi'i. Kata, Syafi'i, anak mak balik. Dia kata, ya mak, saya balik. Dia kata, Syafi'i, ini akhlak yang mak nak dulu masa hang keluar dulu. Yang ni akhlak dia. Syafi'i kata, benar mak, saya tahu akhlak ni. Akhlak apa tuan-tuan? Akhlak ketuk pintu, akhlak cakap lembut, akhlak ikhlas, akhlak tawaduk, akhlak qana'ah. Akhlak yang cukup dijaga, cara bercakap, cara tengok, semua sekali, everything. Dan akhlak itu adalah akhlak yang cukup hebat, yang dipersembahkan oleh Nabi SAW. Akhlak yang cukup hebat, yang Nabi dah bagi dah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Malah Nabi juga menyatakan, tuan-tuan ibu-ibu, nama mu'istum li'utammima makarimal akhlaq. Dengan akhlak itu sebenarnya Nabi SAW dia nak memperkasakan akhlak itu sampai Nabi diutuskan ke muka bumi ini. Tuan, hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam integriti itu selain daripada akhlak, maka dipesan juga oleh Nabi SAW menurut Abi Hurairah dan perbahasan daripada Imam Ibn Hajar, kitab ni kita baca ni. Perbahasan daripada Imam Ibn Hajar menyatakan akhlak itu kalau diasah, dijaga sungguh-sungguh, maka ianya bermula daripada kita berbicara hari-hari. Akhlak ni tuan-tuan. Jadi kita bercakap elok dengan anak kita. Kita cakap lembut. Memang betul ada masa anak ni kena jaga. Kena marah, kena layan ni. Tetapi kalaulah bahasa itu dilembutkan untuk anak-anak ni tuan-tuan ni, bila akhlak itu kita bercakap, dia natijah dia keluar daripada perbahasan kita, cara kita bercakap dan sebagainya. Maka bila ikhlas itu, dalam akhlak itu yang ikhlas, kata Nabi SAW, innama bu'istu bi'utammima makarimal akhlaq. Akhlak yang ikhlas itu akan membawa ke syurga. Cara ni tuan-tuan, kita berpuasa bulan Ramadan ni. Tuan-tuan, kita duduk dalam keadaan berakhlak dan ikhlas. Kita duduk dalam keadaan ikhlas bulan Ramadan ni. Kalau tuan-tuan tengok, bila mana Nabi pesan, kalau duduk dalam bulan puasa ni, ada orang ajak hang bertumbuk. Ajak bertumbuk. Biasalah pakai uniform ni, tuan-tuan ni. Bila kita keluar je daripada mes, ada berada sini kata, oi, aku tak puas hatilah muka kau ni. Bagi support sikit boleh tak? Takkan kita kata tak boleh. Tak boleh bang, silakan tuan. Support lah saya. Support, pok kata, oh, aku menyampah dengan muka hang ni. Tuan-tuan, kalau kita ada akhlak ni, integriti kita dalam tugas ni, tuan-tuan ni. Walaupun kita ni senior 100 tahun pun, siapa yang datang dekat bawah kita, kita lantik dia, kita ajar dia, kita bimbing dia. Bagaimana Nabi SAW membimbing yang tadi kata Ra'ib bin Ka'ab. Rasulullah membimbing Rabi'atul Ka'ab. Rasulullah bimbing ni. Dan bila Nabi tanya Rabi'ah, pasal apa ni kau duduk dekat luar rumah aku ni? Maka Rabi'ah kata, ya Rasulullah, aku ni suka sangat dengan Tuan ni. Kerana Tuan punya akhlak cantik, dia kata. Saya ni nak dengar Tuan punya dengkuran, nak dengar itu, nak dengar ini. Dan saya solat ni, jadi imam kepada Tuan ni. Sebab saya suka dengan Tuan punya akhlak. Tuan-tuan, tu kata bila akhlak ni, dia mahal. Akhlak ni dia cukup mahal. Orang lain mungkin tak pandang, tapi Allah pandang mereka yang berakhlak mulia dalam kehidupan ni, tuan-tuan. Yang ketiga, hadirin dirahmati Allah, bahawa dalam akhlak itu juga dalam integriti, yang keduanya ikhlas dalam kita beramal. Ikhlas. Tuan-tuan ni, bila kita dengan uniform, ya.
Okey, saya tengok Ustaz pun macam tak apa dah lama cakap tu. Tak apa, tak apa. Ada soalan ya? Nak take file sekejap ke? Boleh. Ke ada soalan-soalan? Boleh. Okey, tak apa. Okey, panjang lebar dah Ustaz cakap tu. Tengok Banyak. non-stop. Bagus. Kita bagi Ustaz rehat Ustaz. Sementara saya nak Okey. tengok soalan Ustaz. Kalau ada saya ni lah. Saya bagi Teruskan. bacakan . Okey, nampaknya tak ada soalan kat sini ni. Tapi tak apalah, saya akan ajukan soalan sendiri lah. Boleh. Dia biasalah polis askar ni kalau dia faham dia tak tanya dah. Ya. yang tu trademark askar dan polis ni, tak yang tanya lah, dia faham. Ya. Okey. Dia macam ni Ustaz, kalau ikut tadi apa yang Ustaz banyak berceritakan tentang akhlak lah, berkenaan dengan petikan daripada surah An-Naba, ayatnya yang berbunyi innalil muttaqina mafaza, yang bermaksud orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Jadi di sini ada satu soalan lah, ini daripada saya sendirilah. Nak tanya dekat Ustaz, bagaimanakah integriti boleh dikaitkan dengan akhlak dan takwa seseorang individu dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan, khususnya kepada kami lah anggota polis bantuan dalam kumpulan Diabekom ni, Ustaz. Silakan Ustaz, sedikit kupasan daripada Ustaz. Terima kasih. Kalau kita nak kaitkan dengan integriti dan tugas kita berbalik kepada sifat Nabi yang mana ditugaskan untuk mengembangkan Islam, iaitu amanah. Sifat amanah. Tuan-tuan, datuk-datuk sekalian, bila kita ada amanah, maka kita dah masuk dalam kata kepompong akhlak, kita dah masuk dalam tempurung tu. Nak kata kita duduk dalam kehidupan kita, bila kita ada amanah, yang ni adalah satu amanah ni, kita rasa tugas aku ni daripada Allah. Amanah ni, aku punya tugas ni bukannya untuk aku nak dapat punch card semata-mata, aku nak cucuk duit setiap bulan ni dapat gaji begitu begini gedebak-gedebuk. Tak, tetapi yang ni tugas ni Allah yang suruh. Allah yang pilih aku ni jadi tugas ni kerja sebagai pakai uniform, duduk dekat puspakom ni. Ini semua kerja Allah ni. Wa makaru wa makarallah. Wa makaru wa makarallah. Kita ni tuan-tuan, kita boleh rancang apa yang kita nak buat. Saya pun merancang nak jadi polis tapi tak pas. Tunggu ke. Saya rancang nak jadi bomber, nak jadi itu, nak jadi cikgu, tak pas. Tapi mengapa bila minta tentera itu pas? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala melihat amanah kita dalam tugas yang kita nak buat ni. Amanah kita tuan-tuan dalam apa-apa tugas, bila kita amanah dekat situ, bila kita amanah ni, maka yang tu kita akan jaga semua serba-serbi. Kita akan jaga yang tu, jaga yang ni, jaga apa ni, amanat bosnya, kita akan jaga keikhlasan kita dalam tugasnya, kita akan jaga hati budi orang lain ni. Walaupun duduk dekat kawasan tuan-tuan ni, yalah, kita pun pernah berurusan dengan puspakom dan sebagainya, pernah berurusan dengan security guard, polis-polis bantuan ni tuan-tuan. Bila kita tengok dalam keadaan mereka itu layan kita, senyum simpul dengan jelingan-jelingan, dia kata Allah seronok. Sebab apa? Sebab ada amanah. Itu juga kita dengan isteri, dengan anak-anak kita, bila kita rasakan yang ni adalah amanah, yang ni adalah pesan daripada Allah Azza wa Jalla, dia jadi cantik. Maka amanah tu kena letak yang pertama, supaya integriti kita akan terkawal dengan amanah tu, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz dengan penjelasan. Boleh Ustaz teruskan dengan kupasan lagi Ustaz, sementara saya tunggu soalan-soalan daripada chat. Okey, ada dalam satu hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW dalam ibadah Ramadan kita, untuk kita memperkasakan integriti kita ni tuan-tuan. Man shoma Ramadan imanan. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, wahtisaban, dan mengharap. Tuan-tuan, kita ni bila kita bekerja dalam pasukan, dalam beruniform ni, kadang-kadang kita mengharapkan gaji kita harapkan bonus, kita harapkan orang pandang kita, kita harapkan pangkat. Yang ni antara kita dengan manusia memang kita harap. Tetapi ada kalanya pengharapan kita itu jadi lebur.
Pengharapan kita ni tuan-tuan, kadang manusia tak nampak, kita dah kerja ni, nak rak ni. Kerja ni dah siang, malam, pagi, petang ni, tak berhenti-henti. Tapi orang tak nampak. Tuan-tuan. Maka, dengan sebab itu, bila kita berpegang dengan ayat Allah, wa makarallahu wallahu khairul makirin. Bila mana kita ni berpegang dengan ayat Allah, Allah Azza wa Jalla yang bentuk kita nak jadi apa. Walaupun kita dah berusaha macam-macam, Allah Ta'ala letak tuan-tuan jadi kawasan, duduk kawasan tu. Allah Ta'ala letak saya duduk dekat kawasan tentera kagat ni. Allah Ta'ala letakkan yang tunya, cikgunya, kerja banknya, begitu begini. Dalam mana-mana tugas yang kata, kita sangka yang ni, kita anggap yang ni bukannya nak lepaskan minum di tangga, tapi kita kata yang ni kerja ni, Allah yang pilih aku. Jadi bila tuan-tuan, kita ada perasaan itu, kita kata kita bekerja bertugas ni sebab Allah yang pilih kita, maka insya-Allah kita boleh maintain, kita boleh konsisten, kita boleh istiqamah dengan terga, dengan kerja tugas kita ni. Tak adalah sikit-sikit nak berhenti, nak resign, nak itu, nak yang ni, yang begitu, begini. Kita amanah dengan kerja dan tugas. Maka dengan sebab itu, bila Rasulullah menyatakan man soma imanan wahtisaban, dengan penuh iman dan juga mengharap. Kita kena harap minta tuan-tuan. Dengan manusia kalau kita minta selalu ni orang meluat. Orang jadi cemuih, orang jadi menyampah. Duk minta itu, minta yang ni, minta. Dengan manusia memang orang jadi meluat. Tapi dengan Allah ni, Allah Ta'ala cakap dalam hadis kursi tuan-tuan. Allah Ta'ala kata ni sesedara dengan hadis kursi. Bila malaikat kata, Ya Rab, apa lagi yang kau buat ni ya Allah? Bila mana hamba kau ni berdosa, duk minta ampun, minta kau bagi. Kau bagi, dia minta lagi, dia dosa lagi, dia buat lagi maksiat, dia minta ampun, kau bagi lagi kerahmatanmu. Apa ni ya Allah? Malaikat macam bertanya, apa Allah ni baik sangat ni? Malaikat bila tanya begitu tuan-tuan, Allah kata apa tuan-tuan? Allah Ta'ala kata, aku malu kalau aku tak terima permintaan hamba aku ni. Lagi banyak hamba aku minta, lagi tu aku nak bagi. Ni Allah ni tuan-tuan. Lagi banyak aku nak minta, lagi banyak diminta oleh hamba aku, lagi tu aku nak bagi, lagi tu aku nak layan, lagi tu aku nak dengar ni, apa yang hamba-hamba aku minta ni. Itu Allah. Allahu khairul makirin. Itu sebab Allah Azza wa Jalla ni tuan-tuan, dia tak pernah salah alamat apa yang tempat yang letak kita ni. Tak pernah salah alamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala letak tuan-tuan dekat kawasan tu, Allah tak salah alamat. Kenapa Allah letak dekat situ? Sebab Allah tahu kemampuan tuan-tuan bertugas dekat kawasan tu. Allah tahu bagaimana kita nak cari. Allah tahu bagaimana kita nak memikul amanahnya. Allah tahu bagaimana Khalid Al-Walid yang dilucutkan jawatan bila naik saja Umar Al-Khattab. Siapa tak kenal tuan-tuan? Khalid Al-Walid ni dia champion, dia scorer. Dia ni di antara striker. Bila mana dia pegang pedang, dia striker. Dia pancur orang sana, dia bunuh orang sini. Dan dia ni memang hero. Dan masyarakat Madinah duk puji-puji ni. Khalid Al-Walid ni hebat. Kalau tak kena Khalid Al-Walid ni, mampu habis kita ni. Habislah kita ni, tentera Islam ni, tak boleh hidup lah. Ini Khalid Al-Walid ni memang orang nak puji tuan-tuan. Umar Al-Khattab ni dia lain sikit tuan-tuan. Dia ada tapisan dia. Dia satu pemimpin yang menapis. Dia satu pemimpin yang tak sedap dengar. Bila orang nak puji Khalid Al-Walid ni. Dan dia lucutkan jawatan Khalid Al-Walid ketika mana? Ketika di saat akhir. Khalid Al-Walid dengan Al-Abu Ubadah Al-Jarrah nak pergi bertempur dalam satu medan pertempuran. Mereka dua-dua ni, di antara dua-dua. Panglima kanan dan kiri. Macam Taruna dengan Aduka ni tuan-tuan ni. Cerita Semerah Padi. Dia Taruna dan Aduka. Dia dua-dua dah standby dah. Datang satu surat daripada utusan. Kata Khalid, ini surat daripada Khalifah Umar Al-Khattab. Dia buka. Kamu dilucutkan jawatan sebagai panglima perang dan digantikan kepada Abu Ubadah Al-Jarrah. Dan bila Abu Ubadah Al-Jarrah dia dapat amanah itu, dia tak mau pergi. Dia kata, mana boleh. Saya nak dibandingkan dengan tuan, tuan lagi hebat. Tuan lagi banyak memancung, melibas musuh sebagainya. Saya ni siapa? Khalid Al-Walid kata, ini perintah khalifah. Apa dah, kita kena buat. Maka mereka pun menjalankan amanah. Kenapa? Dalam isu tu kenapa Khalid Al-Walid dilucutkan ketika nak bertempur. Sebab itulah Umar Al-Khattab dia nak tengok dalam keadaan kita gah, dalam keadaan kita masyhur. Waktu itulah nak tengok kita redha ataupun tidak. Yang ketiga, tuan-tuan. Yang ketiga, untuk dapat integriti, redha. Qanaah. Yang ketiga tu.
Bila mana kita redha, kita qanaah, kita bersedia, kita menghadapi apa saja ketetapan, ketentuan daripada Allah. Kita kerja macam ni, ketetapan daripada Allah. Anak kita dapat rizak begini, ketetapan daripada Allah. Hidup kita miskin macam ni, ketetapan daripada Allah. Kita dah usaha dah macam-macam dah, OT macam-macam dah, duit ciput juga, ketetapan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka redha, tuan-tuan. Redha ni cukup susah. Saya nak cakap redha ni, tuan-tuan, Allahu Akbar. Kita pun payah nak cakap redha ni. Tapi redha inilah yang Nabi ajar kepada kita, tuan-tuan. Redha inilah yang Allah ajar kepada kita, saudara-saudari sekalian. Redha inilah yang payahnya Khalid Al-Walid nak terima. Dia balik, dia menangis depan bini dia. Dia balik, dia menangis depan bini dia. Kata, ni pasal apa ni? Khalifah duk lucut aku ni. Aku adalah pemimpin yang hebat. Aku cemerlang, aku bunuh sekian-sekian musuh. Pasal apa Umar ni dia lucut aku ni, pasal apa? Dia macam tak redha. Bila Umar panggil dia menghadap, dia kata, Khalid, aku bukan nak lucut hang saja-saja. Bukan saja-saja aku lucut hang ni. Tetapi bila aku mendengar masyarakat memuji kamu keterlaluan dan berlebih-lebihan, aku jadi iman. Aku tak sedar hati lah, kata macam ni. Islam ni menang bukan sebab hang, kata ni Khalid Al-Walid ni, tuan-tuan. Umar kata, Islam ni menang bukan sebab Khalid Al-Walid. Tapi Islam menang sebab bersatu. Islam menang bukan sebab Khalid Al-Walid seorang. Islam menang sebab semua bala tentera kita yang kerja dengan amanah, yang integriti dan redha. Bukan hang seorang. Nampak, tuan-tuan? Yang tu, bila mana kita redha dengan amalan kita, dengan tugas kita, maka dia masuk dalam integriti dan kita akan sentiasa berada di atas landasan yang betul berdasarkan sunnah Nabi dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Banyak lebar Ustaz bercerita tentang akhlak, amanah yang berkaitan dengan integriti lah. Jadi sebagai panduan lah untuk kita anggota Polis Bantuan HBPD untuk kita terjemahkan dalam penugasan seharian kita lah. Jadi Ustaz, saya akan bacakan satu soalan. Soalan ini datangnya daripada seorang sahabat kita di selatan tanah air. Soalannya berbunyi begini, Ustaz. Bagi kita bermuhasabah diri, soalan yang sering bermain di minda, adakah diri kita sudah disemai dengan sifat integriti? Jadi bolehkah Ustaz kongsikan beberapa tips mudah untuk melahirkan sifat integriti dalam diri seseorang individu? Itu soalannya, Ustaz. Terima kasih. Berdasarkan kepada hadis Mus'ab bin Sa'ad. Ra'yu Sa'ad radhiyallahu anhu anna lahu fadlan ala min dunah. Di antara mereka yang nak dapat integriti, yang nak amanah, ada akhlak dan juga ada redha ni, dia mesti jangan berasa lebih daripada orang lain. Yang tu dia punya rahsia dia. Dia jangan rasa dia ni rasa dia hebat, rasa bos sayang dia, dia rasa dia ni lah terpimpin, dia rasa dia ni lah terbaik, dia ni lah yang paling smart, pakaian dia smart. Dia jangan berasa lebih. Walaupun dia memang lebih. Jangan berasa lebih. Dan berdasarkan kepada yang Ustaz Dayak bagi tahu tadi, hasibu anfusakum antu hasibu. Apa kecemerlangan yang ada pada umat? Dia sentiasa duduk termenung. Hasibu anfusakum antu hasibu. Dia nak membina integriti pada hati dan jiwa. Dia duduk termenung, dia duduk bayang, dia duduk cakap, dia duduk berbincang-bincang. Dia merayu, meratap, merintih dengan Allah. Dia kata, Allahu Akbar, ya Allah. Apalah aku ni, ya Allah. Dia merayu, meratap macam tu. Dia kata, ya Allah, aku ni sebagai pemimpin, sebagai khalifah, tapi aku boleh biarkan ada orang lain yang dalam keadaan kelaparan dekat rumah dia. Jadi bila dia tengok macam ni, tuan-tuan, bila mana dia round sendiri dekat perkampungan tu, round sendiri dekat kota dia, dia dapat dengar bagaimana penjual susu ni, mereka itu berbicara anak dan mak. Dia dapat dengar macam mana satu orang perempuan yang rebus batu ni. Dia round habis ni.
Maka itu sebab kalau kita yang tak ada ruang nak round, kita tak ada ruang macam Umar Al-Khattab, kita duduk termenung, kita hasibu anfusakum antu hasibu. Jangan rasa lebih. Jangan rasa lebih. Kalau kita rasa lebih, astaghfirullahalazim. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Orang puji dia hebat, mantap ni. Orang duk puji kata Ustaz Dayak ni hebat, mantap, jadi imam, misal melentang, elok dah. Orang duk puji, taf, sadu dan sebagainya. Kata Allahu Akbar. Imam Syafi'i kata apa tuan-tuan? Dia kata, jangan menyebabkan aku berdosa dengan pujian-pujian kamu. Dia berhenti. Tuan-tuan, orang nak puji kita ni, okey kita ambil, telan, habis buang. Tetapi jangan kita duk bangan balik, oh aku ni orang kata mantap. Tosah, kita telan, kita buang. Anggap puji-pujian ini sebagai ujian bagi kita dan anggap ini adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan juga terima kasih kepada sahabat yang bertanyakan soalan tadi ya. Jadi semoga dengan penerangan dan nasihat daripada Ustaz sebentar tadi, jadi dapatlah menjawab soalan kepada yang bertanya. Jadi nampaknya masa pun amat mencemburui kita. Kebetulan pula Ustaz Syukri hari ini ada kuliah Zuhur pula. Ada kuliah Zuhur lepas ni insya-Allah. Majid difahamkan ada kuliah Zuhur di camp nanti ya. Jadi kita pun dah berada di penghujung rancangan Tausiah Ramadan. Jadi tanpa melengahkan masalah, saya dengan ini mewakili seluruh anggota Polis Bantuan HBPD ingin merakapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak penganjur iaitu Jabatan Keselamatan HBPD dengan kerjasama Outreach, Jawatan Kuasa Outreach Surau Al-Hidayah serta pengurusan tertinggi di RBI-COM yang telah sudi menaja program kita pada hari ini. Seterusnya terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Syukri yang telah merungkai dan mengupas secara jelas dan tuntas berkaitan tajuk kita pada hari ini. Kalau kita dengar tadi, Masya Allah, sedap ceramah Ustaz, sangat-sangat memberi yang kata manfaat untuk kita ambilkan pelajaran daripada isi-isi kandungan yang disampaikan. Jadi semoga dengan apa yang telah dikongsikan tadi dapat kita ambil manfaat dan diterjemahkan dalam pekerjaan dan kehidupan kita seharian. Jadi sebelum berundur diri, saya mohon maaf jika sepanjang mengendalikan slot ini terdapat salah dan silap. Sesungguhnya segala kelemahan itu adalah atas diri saya sendiri dan segala kebaikan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum berundur diri, saya sudahi dengan serangkap pantun. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jikalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz jangan live lagi, nak ambil gambar sikit. Okey. Okey, salah kan. Okey. Sajan. Okey, nanti minta semua buka kamera Okey, masuk lagi, ramai lagi. Ustaz sekarang ni ada dekat camp ke kat? Dah sampai camp ke kat ni? Yang ni bersiaran di bilik jenazah.
Orang tak masuk. Orang tak masuk ni. Orang tak kacau. Tak ada siapa nak masuk. Kalau duduk kat luar, mereka pakai masuk lah. Ayalah. Ini jenazah camp. Bersiaran di bilik jenazah. Mantap, mantap. Okey, sekejap 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Okey, right. Terima kasih semua. Okey. Ya. Okey, terima kasih semua Ustaz. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah jumpa hari nanti. InsyaAllah. Terima kasih Doktor. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih moderator. Sama-sama Tuan. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Dayat. Mantap. Sama-sama Sarjan. Kita semua sama-sama menjayakan program ni. Alhamdulillah. Okey, right. Nanti stop share rekod tu. So nanti Okey. Saya keluar dulu Okey, terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi.